KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan jami'al musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan litullab wal muallimin, wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Teras Didik TV KPM. Kaif halukum jami'an? Ud'ukum sihatan wa afiyatan. Allah yaftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allamu al-maddah usuluddin fil mawdu' Ahli Sunnah wal Jamaah. Walakin sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kena kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Baik, untuk subjek Usuluddin, topik kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa Ustaz akan bersama kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil Ustaz. Baik, itu dia kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Jamil, Guru Usuluddin, Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa halak ya habibi Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik, al-yawm sanadrus al-maddah Usuluddin fil mawdu' Ahli Sunnah wal Jamaah Ustaz. InsyaAllah. So, apa yang sebenarnya kita nak belajar dalam subjek dan juga topik kita pagi ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'. Jadi terima kasih kepada saudara Azam. Jadi kita insya-Allah kita akan tengok kepada tajuk kita pada pagi ni adalah dalam kitab. Kita akan ambil silibus kita ini, ni buku dia. Itu buku untuk tingkatan 5 Ustaz? Ya, buku tingkatan 5. Buku tingkatan 5 untuk subjek KBD, iaitu tajuk dalam bab tauhid, pelajaran yang pertama Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu pada pagi ini yang akan kita berkongsi sama-sama di dalam PDPR kita insya-Allah. Itu dia. Baik Ustaz, tapi sebelum kita mulakan sesi kelas kita Ustaz, sebelum kita teruskan pembelajaran kita nak kena ingatkan diri kita dan juga semua yang sedang menonton, yang mana kita nak kena membudayakan norma baharu. Saya dan Ustaz kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kami pakai pelitup muka. Serta Ustaz, jom kita nak sanitasi tangan kita Ustaz dengan gel pembasmi kuman. Ini sebagai langkah berjaga-jaga dan dalam rangka kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Ustaz dah pakai, saya pun kena pakai, okey? Tidak ada yang terkecuali. Kalau anda dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjaga kebersihan kita. Baik Ustaz, saya nak ajak rakan-rakan saya Ustaz daripada Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor dan merangkap pelajar-pelajar Ustaz ni. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Kita persilakan untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum. Kaif halukum jami'an? Oh, semua dah bagi lambaian kasih. Mungkin kita nak bertaaruf Ustaz. Kita nak berkenal dengan seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Mifzal. Silakan Mifzal, tafadhal. Silakan Mifzal. Mifzal? Mungkin Mifzal kena buka mic Mifzal untuk bercakap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifzal bin Azman, pelajar Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor. Baik, jazakumullah khairan jazak Mifzal. Seterusnya Aina binti Musa, tafadhali. Ya Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aina binti Musa wa ana min Mahadid Dini Islami Jeram. Syukran jazilan. Seterusnya Nur Airin, tafadhali ya Nur Airin. Assalamualaikum semua, nama saya Airin. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Baik, seterusnya Fatin Nur Alwani. Tafadhali ya Fatin. Assalamualaikum, saya Fatin Alwani binti Baharin dari Sekolah Agama Menengah Jeram. Aywa, syukran jazilan Fatin. Ba'din Muhammad Amjad. Tafadhal ya Muhammad Amjad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Muhammad Amjad bin Abdul Hadi, pelajar tingkatan 5 Sekolah Agama Menengah Jeram. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Seterusnya the last one, Rafiq. Silakan Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Rafiq Azrai bin Rifai. Selamat sejahtera. Saya pun dari Sekolah Agama Menengah Jeram. Baik, itu dia, semua ceria je Ustaz pagi ni nak belajar untuk subjek Usuluddin dan juga topik kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita nak tengok pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Jom kita saksikan dulu video ini. Pada pendapat saya, subjek Usuluddin ini, khususnya bab tauhid, dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan serta kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Misalnya, di dalam tajuk yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita dapat mengetahui apakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah dan apakah prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. أهل السنة والجماعة هم أكبر مجموعة دينية إسلامية من المسلمين في معظم الفترات من تاريخ الإسلام. وفي هذا الموضوع أدرس عن أهل السنة والجماعة وأسبابه ونشأته والإيمان وغير ذلك درسا فهما طيبا كي أفهم عن الإسلام والعقيدة الصحيحة إن شاء الله. Bagi saya, madah Usuluddin khususnya pada bab tauhid yang pertama ini merupakan madah yang paling mudah untuk saya fahami dan begitu menyeronokkan. Hal ini kerana madah ini paling dekat dengan kehidupan seharian saya, terutamanya bagi kita yang merupakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jom kita belajar sama-sama. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek Usuluddin dan topik kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang last tu rasa Ustaz macam ada nak bersajak, nak bersyair, nak rap pun ada tu bercampur tu kan. Baik Ustaz, kita tak nak lengahkan masa lagi. Mungkin sebagai pengenalan awal Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan berkenaan dengan topik kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mula PDPR kita pada pagi ini. Jadi untuk sebagai pengenalan kita untuk Ustaz kena tekan bawah Ustaz. Okey. Aywa. Adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mana-mana pelajar yang berada dekat rumah yang sedang mengikuti program kita pada hari ini, pada pagi ini, sila buka buku Ad-Darsul Awal, tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tajuk dia tak banyak perbahasan dia. Dia menceritakan tentang asas ataupun basic dia, maklumat al-asasiyah faqat. Wa amma at-tafsil fi as-sana firqa al-thadisah fi sana al-mukhbil fi STAM. Islam. Baik. Dia ada 3 perkara yang kita kena tahu di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertamanya dalam pelajaran kita, khususnya yang berada bersama-sama dengan Ustaz sekarang ni, yang 6 orang ni. Okey, dan juga yang berada dekat rumah, sila buka buku. Yang pertama kena tengok dia punya mi'yarut ta'allum. Apa kita punya fokus pembelajaran kita? Yang pertamanya, apa itu ma huwa ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah? Ma huwa ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya ta'rif. Apa benda yang kita nak belajar, kita mesti tahu dia punya definisi. Kita tak tahu, kita macam mana kita nak membicarakan benda ni. Okey, perkara yang kedua, thaniyan nash'atu madaris Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila munculnya, di manakah kebangkitannya, dia punya pusat-pusat pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan benda ni pun kena menjadi satu perkara yang kita kena tahu. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia ada beberapa stand dia dan beberapa pusat pengajian dia. Dan pusat penyebaran dia. Dan yang ketiganya, salisan. Tolong tengok, salisan. Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mabadi ni, jamak. Jamak daripada mufrad dia, mabda'. Mabda' maknanya prinsip. Bila sebut mabadi, bermakna prinsip-prinsip. Okey.
ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikut prinsip-prinsip dia banyak. Bila kita cakap tentang prinsip, maknanya kepercayaan. Pegangan. Bila sebut prinsip, benda yang trust. Dia tak boleh ubah-ubah dah. Jadi apa yang ada dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey. Baik Ustaz, sebelum kita teruskan kepada kita punya ta'rif, kita dah tahu apa yang kita nak, kita kata mi'yarut ta'lim, apa yang kita nak belajar dan penekanan kepada topik kita pada pagi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi Ustaz sebut berkenaan dengan ta'rif dan ada juga prinsip-prinsip yang juga kita nak tahu berkenaan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM untuk ketahui dengan lebih lanjut. Jumpa kejap lagi. Okey, jumpa lagi. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi Ustaz dah tekankan berkenaan dengan mi'yarut ta'lim. Yang kita nak belajar ini adalah ta'rif, nasy'ah, ciri-cirinya dan juga mabadi disebut sebagai prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Ustaz, jom kita nak mulakan kelas kita untuk pagi ini untuk Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Usuluddin. Okey. Silakan Ustaz. Terima kasih. Okey, sebagai mukadimahnya pada pagi ini, kita akan tengok kepada ta'rif ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ta'rif ni dalam setiap bab dia satu perkara yang cukup penting cukup penting. Apa benda dalam bab tauhid kena tahu tentang ta'rif, dan bila kita belajar Usuluddin yang menggunakan bahasa Arab ni sebagai bahasa teras dia. Hari ini Ustaz nak bercakap dalam bahasa Melayu je. Jadi dia kena hafal, dia kena hafal. Ta'rif tak boleh nak direka-reka. Tak boleh nak direka-reka. Ikut logik semua tak boleh Ustaz? Ya, dia kena tak boleh. Dia memang dia ketetapan dia lagu tu. Dia kena tulis macam mana yang ada. Okey. Jadi untuk ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustaz nak minta kepada Mifzal. Tolong baca tak? Silakan Mifzal. Baca bagi betul. Baik Ustaz. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Baik. Allazina yusirruna ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum minal Islam wal iman wal ihsan. Okey. Okey. Dengar ni, tengok ni Mifzal. Ustaz nak baca, nanti bagi betul balik. Okey. Allazina, dia tak boleh baca yusayiruna, kena allazina yasiruna. Iaitu orang-orang yang menelusuri ala ma alaihi rasul, apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuat, sama ada Nabi kata, Nabi buat, Nabi perakukan, sama ada penampilan dia apa semua.
Itu yang dikatakan ala ma alaihi rasul. Kita kena ikut. Kalau ikutnya dia ada tambah lagi wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, para sahabat kita tak boleh tinggal. Nah yang tu. Daripada sudut apa? Daripada sudut minal Islam. Islam. Yep. Okey. Wal iman, satu lagi, wal ihsan. Islam, iman dan juga ihsan. Sebab dia melibatkan 3 perkara, iaitu melibatkan perbuatan zahiriah, iman, dalaman, dan juga daripada sudut nak mengelokkan perbuatan kita ni daripada supaya dia akan jadi lebih baik. Iaitu Maksudnya dalam tak boleh dua saja Ustaz. Tak boleh. Dia mesti ada 3 komponen. Ini benda ni wajib. Kalau kata tanya mana-mana tuan-tuan guru kita daripada ulama tu, memang disusunnya memang macam tu. Iman, Islam, iman dan juga ihsan. Dia tak boleh terbalik. Ihsan dulu, lepas tu baru dekat belakang Islam. Baru salah. Islam. Itu. Ada orang yang memberatkan tentang ihsan ni dulu. Tapi tentang Islam ni dia tidak ambil beratkan benda ni. Jadi dia akan jadi, orang kata perbuatan dia tu akan menjadi salah dan juga songsang. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang perkara ta'arif ni, kita kena faham apa yang dikatakan sebagai ihsan tu. Okey. Yang pertamanya, apa yang dikatakan sebagai Islam, apa yang dikatakan sebagai iman, dan apa yang dikatakan sebagai ihsan. Jadi ustaz nak minta kepada anak-anak murid ustaz yang ada ni ataupun yang ada dekat rumah, tolong cari perkataan apa yang dikatakan sebagai Islam, apa yang dikatakan sebagai iman, dan juga apa yang dikatakan sebagai ihsan. Okey, ustaz nak tanya siapa ni? Amjad. Baik, silakan Amjad. Ma ma'anal Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, Islam bermaksud kita percaya yang Tuhan itu satu dan tiada Tuhan selain Allah. Okey, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua? Rukun yang kedua, kita percaya yang Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, cukup. Okey, itu rukun yang pertama dalam Islam, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, ustaz nak tanya kepada Airin. Silakan Airin. Okey. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keduanya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat saya, rukun Islam yang kedua ialah menunaikan solat. Wa iqamis salat. Okey, yang ketiga? Membayar zakat. Wa itai zakat. Okey, itu di antara sebahagian sebahagian daripada. Maknanya dia ada dalam rukun kerukunan yang 5. Kerukunan yang yang 5 tu. Okey, lepas tu dia ada wa iqamis salat wa itai zakat wal haji baitul mastata'a ilaihi sabila wa shaum ramadan. Okey. Lepas tu yang iman. Ma ma'na al-iman? Ya Azra'i. Rai. Rai Zah. Dekat sekolah saya pada kelas saya panggil Roy. Roy, hati kau keras Roy. Baik, silakan Roy. Okey. Kena unmute mic Roy. Buka suara. Memang keras hati kau Roy. Imannya? Okey. Silakan. Iman ni kita al-qawlu bil lisan. Okey, al-qawlu bil lisan. Makna iman, makna iman. Iman. Rukun iman tu ada berapa? Ma huwa al-iman? Iman ni ada 6. 6. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Okey. Malaikat. Beriman kepada kitab. Okey, baik. Terima kasih. Cukup. Okey. Dia ada 6. Jadi kalau kata nak membicarakan tentang iman, yang itu rukun yang 6. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita rukun iman kita 6. Mungkin dalam mazhab-mazhab yang lain dia ada tambah 1 lagi ke ataupun 2 lagi ke ataupun kurang. Itu terpulang. Okey, baik. Kita nak membicarakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan di dalam bab al-ihsan. Al-ihsan. Dalam bab al-ihsan.
Ustaz nak tanya siapa? Aina. Ya Ustaz. Ma ma'na al-ihsan? Al-ihsan dari segi lughah maksudnya daripada perkataan hasan iaitu baik. Okey. Dari segi istilah kita menyembah Allah seolah-olah macam kita nampak. Kalau kita tak nampak, sesungguhnya Allah nampak. Allahu Akbar. Okey. Okey, baik. Itu maknanya daripada sudut ihsan. Nak sampai ke tahap tersebut, dia perlu kepada kita nak belajar masuk ke dalam bab tasawuf kita nanti dalam pelajaran yang kelima nanti, bab yang kelima. Okey, terima kasih. Okey, baik. Baik, Ustaz. Okey, dan seterusnya kita nak masuk kepada nasya'ah. Dalam bab pelajaran yang pertama ni kita dah tahu dah tentang ta'rif. Tentang tarif. Jadi dalam bab nasya'ah ni kemunculan dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni dia munculnya kalau ikut di dalam fakta di dalam buku yang kita belajar, ia adalah bermula fi ahdil mutawakkil. Ahdil mutawakkil ni maknanya pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu pada pemerintahan khalifah namanya Al-Mutawakkil. Kalau kata ikut dia Al-Mutawakkil ala Allah. Nama dia. Tu dia Al-Mu'tasim billah, Mutawakkil ala Allah, Muzaffar billah. Tu dia punya dia punya nama dia, gelaran dia. Tapi nama dia sebenarnya bukan nama Mutawakkil ala Allah. Nama dia ada lain. Okey, baik. Indama ab'adal mu'tazilah, ketika mana orang khalifah ni dia sebenarnya tu yang pentingnya kita ada pemerintah, kita ada raja, kita ada sultan. Bila pemerintah tersebut dia suka kepada Mu'tazilah, macam zaman kerajaan Umayyah Abbasiyah, pada zaman kerajaan Abbasiyah, zaman tu khalifah namanya Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni dia terlalu fanatik sangat dan dia mengikut mazhab Mu'tazilah pada ketika itu. Jadi rakyat pun akan ikut semua apa yang raja buat. Okey. Jadi kita tengok dalam fenomena ini kita merentas silibus kita lah. Kita tengok kaitkan dalam negara Malaysia kita. Kalau sultan kita ni, raja kita, alhamdulillah, dia mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam negara Malaysia kita, parlimennya, enactmentnya, dia punya aktanya pun adalah melibatkan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang berlaku kepada zaman Mutawakkil ala Allah ni ataupun zaman ni, dia ni khalifah yang nombor 10. Ma'mun, Khalifah Ma'mun yang nombor 7. Okey. Nah, nanti pelajar-pelajar boleh tengok dalam salasilah khulafa zaman Abbasiyah. Indama ab'adal mu'tazilah, dia dah mula renggang, dia tak mau duduk dekat dah. Tak mau nak berbicara dah pasal Mu'tazilah ni. Wa qaraba khusumuhum minal ulama. Dan Mu'tazilah pada ketika itu ni dia mula bertelingkah dan juga mempertikaikan ulama dan juga ahli hadis, ahli fiqh, ahli tafsir. Dan menyebabkan orang tak berapa nak suka dah. Sebab membicarakan tentang kalam Allah dan juga sebagai Quran makhluk ataupun tidak. Jadi banyak khalifah dia ambil pendekatan dikesampingkan Mu'tazilah ni. Dan perkara yang kedua ni, perkara yang kedua, okey, hadza natijatan min adami siqatir ra'yil 'am bil Mu'tazilah. Ini adalah hasil natijah. Mungkin kita kata kepercayaan. Okey, kepercayaan ni. Min adami siqatir ra'yil 'am. Adalah hasil daripada masyarakat setempat pada masa itu dalam kerajaan Islam tidak menerima siqah ni, kepercayaan. Tak trust dah. Dengan Mu'tazilah. Sebab banyak menyeleweng dah. Banyak menyeleweng dan beberapa perkara dia mula terlibat dengan
membicarakan tentang ketuhanan sehingga melampaui batas. Ya. Okey. Melebihi daripada sifat sepatutnya Ya, seorang hamba sepatutnya. fikirkan. Itu dia. So kita dah tahu berkenaan dengan nasy'ah ataupun ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang mana pada ketika itu bermulanya pada fi ahadil mutawakkil Mutawakkil ala Allah. yang mana kerajaan Abbasiyah pada ketika Ya. itu, dan juga disebabkan hasil natijah daripada rakyat masyarakat awam ketika itu yang tidak bersetuju dengan Mu'tazilah. Baik, kita nak sambung sekejap lagi berkenaan dengan pembelajaran kita Usuluddin dan topik kita adalah ahli sunnah wal jamaah. So anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan subjek kita pada pagi ini, Al-Maddah Usuluddin fil Mawdu' Ahli Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Baik Ustaz, tadi kita dah tahu berkenaan dengan takrifnya dan juga nasy'ah, ciri-ciri berkenaan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. So mungkin kita nak teruskan sesi pengajian kita pagi ini, Ustaz, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada segmen kita yang seterusnya yang menjadi salah satu silibus daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu imam dia, iaitu muassis, muassis kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Dia imam dia ada berapa ni? Siapa nak tanya ni? Siapa tu? Ni Alwani. Okey, Alwani, tafadhali ya Alwani. Ada berapa orang? Man huwa muassis Ahli Sunnah wal Jamaah? Kena unmute mikrofon. Fatin, tak dengar suara. Tak dengar suara Alwani. Cuba cakap. Abu Hasan. Okey. Gamilah. Abu Hasan. Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey. Wa Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Baik. Dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau ikut daripada sejarahnya, dia sebelum tu pun dia dah panggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi secara propernya dia bermula daripada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari ni dia duduk dekat Basrah. Okey, dekat di kota Basrah. Manakala Abu Hasan Asy'ari dekat Samarkand. Samarkand nu kebelah kepada Asia Tengah tu, apa nama tu, dekat Afghanistan lah, apa semua kawasan-kawasan tu. Tantan Ustaz. Situ. Jadi jaraknya jauh, tapi nanti sebenarnya dalam SPM dia tidak ada ulasan panjang dekat situ. Semuanya insya-Allah kalau anak-anak yang berminat di dalam bab pengajian macam ni, sila daftar tahun ni masuk STAM lah. So lebih detail Ustaz. Ya, kita akan jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Okey, baik. Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, baik. Dan kemudian ma sababu fi nasy'ati Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mesti ada sebab. Apa benda pun mesti ada sebab. Kalau Mu'tazilah ada, apa sebab Mu'tazilah? Sekarang kita nak belajar tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia adalah bermula daripada yang ni. Syubhat. Benda-benda yang kata apa, dakyah-dakyah ataupun kata-kata, pandangan-pandangan Mu'tazilah yang menyeleweng daripada batas-batas yang normal yang telah ditetapkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi bangkitnya Ahli Sunnah wal Jamaah nak mempertahankan Islam ni.
Jadi perkara yang nombor 2 ni lah, maka qayyadallahu ta'ala lid-difa' 'anil Islam, 2 orang imam ni, imamain ni jalilain, seperti mana yang kita jelas yang baru ni, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam bahagian ini adalah merupakan perkara yang paling penting. Ayuh. Sebab kemunculan ahli sunnah wal jamaah mesti kena ingat sebaik yang mungkin. Cara macam mana? Kena hafal lah. Okey, baik. Dan seterusnya adalah madaris ahli sunnah wal jamaah. Madaris ahli sunnah wal jamaah. Okey. Aina, cuba sebutkan satu. Tafadhali ya Aina. Al-Athriyah. Al-Athariyah. Man huwa imamuhu? Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibn Hanbal. Madrasah Al-Athariyah. Madrasah Al-Athariyah bermakna, madrasah ni, pusat pengajian ni, dia berteraskan, Al-Athariyah ni maknanya berteraskan kepada hadis. Okey, jadi Ahmad bin Hanbal ni adalah sebagai pelopor dia. Dan kita pun sedia maklum, Imam Ahmad bin Hanbal ni dia hidup pada zaman Khalifah Ma'mun. Yang saya sebut tadi. Dan dia menerima cubaan yang cukup besar, sehingga disebut dalam bab nak kata Al-Quran itu makhluk ataupun tidak, qadim, ataupun tidak makhluk, dan ni dan menjadi asas ini Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Madrasah yang kedua, Aina. Madrasah Al-Asy'ariyah. Ya, Madrasah Al-Asy'ariyah Abu Hasan Asy'ari, seperti mana yang kita sebut tadi. Dan yang ketiga, dua orang ni. Okey, yang ketiganya siapa? Nak sebut? Airin, siapa? Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Okey. Al-Mansur Al-Maturidi. Okey, Madrasah Al-Maturidi Abu Mansur Al-Asy'ari. Ini semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jangan kita kata Abu Hasan Asy'ari ni tak. Dia ada satu lagi madrasah dia. Okey, itu sebagai terah dia. Dan kemudian okey, kita akan masuk kepada poin yang pertama, iaitu mabadi ahli sunnah wal jamaah. Dalam SPM ni, mabadi ni semuanya kena hafal anak-anak sekalian. Jadi duduk dekat rumah dalam waktu PDPR, tolong tengok dan tolong hafal. Muka surat 6. Ada 10 perkara ni kena hafal. Kalau kata kita nak periksa ke apa-apa, dia nak tanya benda-benda ni lah. Dan kita pun kena faham, bila kita kata ni sebagai ahli sunnah wal jamaah, apa kita punya prinsip kita. Okey, baik. Nombor 1. Azra'i, tolong baca nombor 1. Mabadi mabda al-awal. Hudusul alam. Hudusul alam. Ma makna hudusul alam? Alam tidak kekal. Alam tidak kekal ataupun baharu. Okey, itu semua prinsip. Alam tidak kekal. Mazhab lain pun sebut benda yang sama. Jadi ahli sunnah wal jamaah, hudusul alam, alam ni tak kekal. Semuanya akan binasa. Okey, baik. Dan mungkin orang akan tanya, kalau semua binasa, syurga neraka hancurkah? Okey, nanti kita cinta. Baik, Ustaz. Okey, nombor 2. Siapa nak tanya ni? Mifzal. Tafadhal ya Mifzal. Bismillah. Yang kedua, at-tasdiqu bil jinan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, at-tasdiq ni yang berkaitan di dalam bab Islam kita, iman kita, apa semua tu, bil jinan. Jinan ni maknanya al-qalb. Jinan maknahu al-qalb. Maknanya membenarkan dengan hati. Kita benarkan dengan hati. Wal iqrar bil lisan. Yang dikatakan sebagai iqrar bil lisan, kita sebut dengan lidah. Kita tak boleh benarkan dengan hati. Contohnya, saya benarkan solat. Okey, solat wajib tak? Wajib. Tapi tak sebut pun. Okey. Hang sayang tak Nabi? Sayang. Dalam hati. Kan?
tapi lisan tak sebut pun. Okey. Nah tu. Ya, macam orang kata doa makan lah. Ya. Dah baca doa makan. Dah baca dah. Tak dengar pun. Bila Ustaz sebut macam tu, Ustaz, saya teringat hadis Nabi sebut dalam berkenaan dengan iman ni. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iya. Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqal amal. Iya, wa saddaqal amal. Inilah dia. Okey. Dan yang terakhirnya wal amal bil arkan. Aywa. Mesti buat. Okey, contohnya lah, kan ada setengah orang tu kan. Dah semayang dah. Dah semayang dah. Macam mana? Aku dah niat dah tadi. Okey, semua nak niat. Yeah. Semua nak niat. Tapi bila letak daging kambing depan ni, cuba niat. Jangan makan. Jangan makan, niat saja. Saja aku makan daging kambing ni kerana Allah Taala. Kan? Kenyang tak? Tak kenyang. Mesti ada perbuatan. Ya, tapi yang kenapa membenarkan. dalam bab makan tak mau niat? Okay. Betul, Ustaz. Okey, jelas. Boleh anak-anak murid sekalian? Boleh, Ustaz. Faham tak? Ustaz cerita. Okey. Dan perkara yang ketiga. Yap. Ustaz nak minta siapa ni? Apa nama? Alwani. Alwani, tafadhali Alwani. Cuba baca sikit. Isbatu sifatul ma'ani. Ma ma'nahu isbatu sifatul ma'ani? Ahli sunnah wal jamaah ni dia menerima sifat ma'ani. Okey, sifat ma'ani. Okey, betul. Itu makna dia. Sifat ma'ani ni, dalam sifat dia ada sifat nafsiyah. Okey, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Yang dikatakan sebagai sifat ma'ani itu yang qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dia ada 7. Okey. Dalam ahli sunnah wal jamaah, kita menerima sifat tu. Adalah sifat yang berhak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi mazhab Mu'tazilah, dia orang tak ada terima mazhab ni. Tu bezanya. Mereka tidak isbat, depa nafyu sifatil ma'ani. Masya-Allah. Kalau kata Mu'tazilah, depa tukar kepada nafyu. Menafikan. Okey, menafikan. Okey, jadi kita terima sifat ni. Okey. Dalam tu bukan takat sifat ma'ani saja, sifat ma'nawiyah pun kita terima. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey, sifat ma'nawiyah dia apa dia? Yang kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sampai habislah. Sami'an basiran mutakalliman tu. Okey. Dan yang ni adalah merupakan perbahasan dia. Okey, ini asas dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ini kena hafal. Kena hafal. Bila dikatakan ma wa sifatul ma'ani, kena tahu apa sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ni, pelajar-pelajar sekalian, tolong ingat balik, recall pelajaran tingkatan 2 Usuluddin. Kamu dah tingkatan 5, tingkatan 2, tolong tengok balik. Siapa yang tak ingat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat harus, tolong rujuk Usuluddin tingkatan 2. Ustaz dah ajar dah. Okey. Itu dia. Baik. Dan yang keempat, akhiran. Okey, yang keempat, Amjad. Tafadhali Amjad. Yang keempat, qidam Al-Quranul Karim. Ma makna qidam? Sedia. Sedia ada. Tidak baharu dan tidak akan melewati, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sebab apa kita panggil Quran tu qidam? Sebab dia merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang qidam. Yang kekal. Lawan kepada qidam adalah hudus, baharu. Okey. Inilah menjadi perbahasan yang besar dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Dan ini yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Ustaz pernah ada sebut dah di dalam satu peristiwa antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Khalifah Ma'mun. Sehingga Ahmad bin Hanbal disebat kerana sebab nak kata Quran tu makhluk. Lalu nak menyelamatkan keadaan, dia buat macam mana? Imam Hanbal menangkan hadza makhluk. Hadza makhluk. Jadi anak-anak murid dia pun tanya, kenapa tuan guru kata makhluk sedangkan tuan guru sebelum ni kata benda ni Al-Quran tu qadim. Dia kata yang kat tangan aku ni makhluk. Tapi yang makna dalam ni adalah qidam. Qidam ataupun qadim. Jadi qadim Allah yang Quran ni yang ada kat tangan kita ni kita panggil mushaf. Itu dia. Kita kena panggil mushaf. Adab, contoh kita nak pergi kita nak rentas kurikulum.
kita pergi kedai. Ya. Kita nak beli buku, kita nak beli Quran. Adab kita nak beli Quran, kita tak boleh kata apa? Abang, kakak, Quran ni berapa harga? Tak boleh kita tanya macam tu. Kita kena Quran kena tidak sebut, boleh nak dijual beli. Kena sebut mushaf, Ustaz. Kena sebut mushaf. Adabnya berapa mushaf ni? Itu Mushaf dia. cetakan Yayasan Restu berapa? Cetakan sekian ni berapa? Yang tu kena sebut. Itu dia. Baik, Ustaz. So kita dapat tahu berkenaan dengan mabadi' Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Ya. prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4 tadi, Ustaz. Ya. Kita kena hafal kesemuanya. Untuk adik-adik mungkin yang ambil exam, perlu hafal sebab akan masuk ke dalam peperiksaan. Baik, kita dah berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Jamil, Guru Usuluddin Sekolah Agama Menengah Jeram Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Kuala Ustaz. Selangor, Yang mana tadi Ustaz dah cerita berkenaan dengan mabadi' Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada hudusul alam, tasdiq bil jinan, wal iqrar bil lisan, wal amal bil arkan, isbatus sifatul ma'ani, qidam al-Quran al-Karim. Ya. Ustaz. So 4 tu perlu kita kuasai dan perlu hafal. Baik, Ustaz, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan dengan pengajian kita yang seterusnya untuk Usuluddin Ahli Sunnah wal Jamaah. Silakan, Ustaz. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ya, mabadi' yang kelima. Ya. Yang kelimanya khamisan, la yajibu 'ala Allah syai'. Aywa. La yajibu 'ala Allah syai'un. Maknanya apa? Tak wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu. Makna sini kat sini ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi dia tak wajib dia nak buat kita ni, dia ataupun dia nak buat ini. Sebab dia ada berkaitan dengan kudrat dan juga iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak masukkan orang ni dalam syurga, terpulang kat dia. Dia nak masuk orang ni dalam neraka, terpulang kat dia. Ya. Okey. Contohnya, atas ihsan dan rahmat ya, Allah. macam kata kita, saya solat. Insya-Allah saya akan masuk syurga. Ya. Adakah kita akan masuk syurga? Tak. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak letak kita kat mana. Ya. Tapi pengharapan kita nak benda yang baik. Ya. Dan yang keenamnya, Allah Subhanahu Wa Taala yuridul khaira wa yuhibbuhu. Nih, berarti tang tu. Wa yuhibbuhu. Allah Taala yuridul khaira wa yuhibbuhu. Wa yuridu syarra wa la yardahu. Nah, okey. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan benda baik. Ya. Dan Allah Taala suka benda baik. Kan? Ya. Okey. Wa yuridu syarra, dan juga Allah Taala berkehendak kepada perkara yang jahat, perkara yang buruk. Wala yardah, tapi Allah Taala tak suka. Ya. Nah, sebab tu kadang-kadang bila kita kata macam mana, kan, apa yang baik itu adalah daripada Allah. Ya. Apa yang buruk itu adalah daripada saya. Dia tak. Baik buruk tu main daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau kata kita rasa kita buat baik, kita buat buruk, kita nak kata macam mana? Jika ada salah silap apa semua ni, saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling yang paling cantik sekali yang lah. ia ucapan kita. Itu dia. Baik, Ustaz. Okey, Ustaz, kita nak sambung seterusnya, Ustaz. Okey. Perkara yang ketujuh. Ya. Allah Taala khaliqu af'alil ibad al-ikhtiyariyah. Aywa. Ini asas kita. Ini wajib kena hafal ni. Ya. Wajib apa? Allah Taala yang buat perbuatan manusia, tak kiralah apa pun. Contohnya, Jazah, cuba angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Siapa suruh angkat tangan?
Ustaz orang angkat tangan. Ya, tapi sebenarnya siapa? Allah. Allah bagi pilihan. Ya. Baik buruk tu Allah Ta'ala dia dah bagi pilihan. Ya. Tapi macam mana kita nak beza baik dan juga buruk? Allah Ta'ala bagi akal. Ya. Apa yang pandukan akal? Allah Ta'ala hantar Quran. Dan nak menjelaskan Quran macam mana? Allah Ta'ala hantar Nabi. Dia ada kaitan tu semua. Okey. Perkara yang ketujuh, subutu su'alil qabri wa na'imuhu wa azabuhu. Ayuh. Adanya soalan kubur, nikmat dan juga azab dia. Okey, siapa yang ada tengok cerita tanah kubur tu, inilah, adalah cerita ni, ada cerita apa semua. Soalan dia pun semua dah ada. Baik. Soalan bocor, tapi tak tentu kita boleh jawab. Baik Ustaz. Okay. Seterusnya Ustaz. Dan seterusnya, yang ke-9, asy-syafa'atu li ahli al-kaba'ir. Ini nak bezakan kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang yang buat dosa besar tidak ada syafaat. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah kata orang yang buat dosa besar ada syafaat, insya-Allah. Amin. Okey, syafaat ni adalah syafaatul kubra, syafaat Nabi yang Nabi tak guna pada ketika mana hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi simpan untuk umat dia di padang mahsyar nanti. Dan yang ke-10 dan yang terakhir. Okey. Mifzal baca. Tafadhal ya Mifzal. Ayuh. Wujudul jannah wan nar wa khuludahuma. Adanya syurga dan juga neraka dan kekal dia. Ini beza dah. Mazhab lain kata apa? Syurga neraka akan binasa bila tiup sangka kalah. Tapi bagi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, syurga dan neraka dia akan kekal. Tapi walaupun dia makhluk, dia akan musnah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bila wallahu alam. Itu dia. Tidak dibahaskan. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah kita dapat tahu sedikit sebanyak 3 perkara penting yang Ustaz ajarkan kepada kita tadi adalah ta'rif, kemudian nasy'ah dan juga mabadi', yang mana penting bukan sekadar silibus pembelajaran tapi as a muslim ataupun sebagai seorang muslim perlu untuk kita tahu dan juga faham berkenaan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Ustaz, mungkin khulasah yang boleh Ustaz berikan kepada pelajar-pelajar kita berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Tafadhal ya Ustaz. Okey, sebagai khulasah ataupun sebagai kesimpulan, pertamanya Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia dalam bab akidah dia ambil jalan pertengahan, wasatiyah, tidak melampau dan juga tidak ambil mudah. Melampau ni macam mazhab Jabariyah. Tak apa, nanti kita akan cerita pada next yang akan datang. Dan juga tidak ambil mudah macam mazhab Qadariyah. Okey, ada pertengahan dia. Dan berasaskan kepada nas. Bagi perkara yang sudah ada nas, tidak ada ijtihad dan juga tidak ada pandangan untuk kita menggunakan rasional. Itu dia. Baik, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Jamil. Bila Ustaz memberi khulasah macam tu, saya teringat ayat Quran Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mana Allah takkan ubah nasib kita kalau kita tak usaha untuk ubah apa yang ada pada diri kita. So, nak faham ataupun tidak, terpulang kepada kita yang tentukan. Baik, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazaa juga kepada rakan-rakan kita daripada Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor, dan anda yang sedang menonton pada ketika ini. Sampai berjumpa lagi. Temu janji kita teras Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi, insya-Allah. Jadi anak-anak yang rahmati Allah Ta'ala, dalam masa yang singkat ini boleh Ustaz simpulkan keutamaan kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, hidup kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ini pasti tidak akan sesat dan tidak akan keliru dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita ini rasa yakin kerana apa yang amalan yang kita buat ini semua berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah, antara intisari utama yang kita pelajari dari tajuk ini ialah pertama, 2 orang imam pelopor aliran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu yang pertama Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Perkara kedua, pelajar juga dapat mengetahui 10 prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya sebutkan hanya beberapa saja. Perkara pertama, prinsip pertama, alam ini adalah baharu. 2, Al-Quran adalah dam. Yang ketiga, syafaat kepada pelaku dosa besar. Yang keempat, syurga dan neraka wujud
dan kedua-duanya kekal. Yang kelima, soalan kubur adalah pasti. Begitu juga nikmat dan azab kubur juga pasti. Kita belajar bukan semata-mata untuk peperiksaan, tetapi kita adalah pendukung ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala. Didik TV KPM